Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan sambung bab 7 iaitu bab graf gerakan. Okay, jadi standard pembelajaran yang perlu belajar kuasai pada hari ini ialah bagaimana mentafsir graf jarak masa dan juga menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Ya. Okay, jadi yang pertama kita tengok rajah yang pertama. Okay, jadi ia menunjukkan suatu gerakan daripada O ke C, ya, hujung sekali tu C, ya, sejauh S meter, mengambil jarak S meter dan juga dalam tempoh T saat masa ke ujung sekali. Okay, jadi yang pertama kita tengok dulu OA, ya. OA mewakili kecerunan graf positif. Kalau dia naik ke atas sebelah kanan tu kecerunannya positif. Jadi kecerunan OA ini sebenarnya mewakili kelajuan gerakan. Ya. Jadi kalau pelajar hitung kecerunan lepas ini, ia merupakan suatu laju gerakan tersebut. Jadi gerakan dengan laju seragam, OA ni laju dia seragam lah. Okay, dan seterusnya kalau kita huraikan dia pula, dia bermaksud gerakan sejauh S1 meter, ya, sebab sampai ke A tu mengambil jarak S1 meter dan juga dalam tempoh T1 saat, ya. Okay, seterusnya kita tengok AB pula, ya. AB ni kalau dia garis ini selari, ya, selari dengan paksi X, ya, dia straight je, maknanya kecerunan dia adalah sifar dan dia sebenarnya gerakan dia terhenti ataupun pegun, ya. Tidak ada perubahan jarak di situ. Kalau tengok A ke B ni jarak dia S1 saja, dia tiada perubahan jarak. Okay, sementara itu kita tengok BC pula, ya. Okay, BC pula, jadi pelajar tengok graf itu, ya. BC menunjukkan kecerunan yang positif juga sebab dia naik sebelah atas dan sehinggalah gerakan tu diteruskan sehingga C, ya, sampai ke C. Jadi OC pula, OC ialah pergerakan daripada O sampai ke C, ya, ataupun pergerakan keseluruhan, ya. Ialah kalau anda kena huraikan, jadi gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat, untuk rajah yang pertama. Kita pergi rajah yang kedua pula. Okay, jadi tengok rajah yang kedua. Okay, jadi rajah yang kedua menunjukkan suatu gerakan daripada O juga, bermula daripada O ke arah yang hujung sekali dia turun ke bawah balik, ya, melalui P dan Q. Ni garis ni, garis ni semua ni menunjukkan kelajuan lah. Okay, jadi kita tengok yang pertama OP dulu, ya, garis OP dulu. Okay, menunjukkan tengok OP, ya, OP. Okay, dia sebenarnya menunjukkan kecerunan graf positif juga sebab dia naik ke atas. Jadi gerakan sejauh S meter, dia S meter, ya, sampai ke sini S meter. Okay, dalam tempoh T saat. Sampai di sini T saat lah, dan sampai ke P. Okey, seterusnya kita tengok PQ pula. Okey, PQ, okey sini, ya. Garis ni pun straight, dia selari dengan paksi X, Dia tiada perubahan jarak di sini. Okey, jadi kecerunan dia adalah sifar dan dia tidak ada perubahan jarak ataupun dia dalam keadaan pegun. Okey, jadi pegun pula untuk tempoh, soalan akan tanya pula. Ada soalan akan tanya tempoh keadaan pegun, ya. Iaitu T2 tolak T saat. Jadi kalau ada masa di sini, tolak T2 ni tolak dengan T1. Kita dapatlah masa dalam keadaan pegun. Okey, sementara QR pula, kita tengok QR. QR tu graf turun ke bawah. Okey, jadi QR turun ke bawah. Okey, bermaksud kecerunan dia negatif. Di sini maksud dia kecerunan dia negatif. Kalau naik ke atas, kecerunan dia positif. Kalau turun ke bawah, dia kecerunan dia negatif. Kelajuan dia kita akan dapat negatif. Ini menunjukkan objek itu bergerak balik. Kalau naik atas tu dia pergi, lepas tu turun balik tu sampai ke T ni dia bergerak balik ke tempat asal ataupun bergerak pada arah bertentangan. Okey, jadi seterusnya kita tengok OR. OR ni daripada awal lah, daripada O hingga ke R ataupun berkenaan dengan keseluruhan perjalanan. Bagaimana anda huraikan?
Okey, ia bermaksud gerakan sejauh 2s meter. Sebab apa 2s? 2 darab dengan s kerana berlakunya perjalanan pergi dan balik dalam tempoh T saat. Sebab kita tengok graf ini, awak nampak graf ini OP perjalanan pergi, lepas tu ni pegung melalui PQ keadaan pegung, lepas tu balik semula. Jadi perjalanan mengambil jarak 2s meter. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh 4 muka surat 188 rujuk buku teks anda. Kita tengok contoh 8. Okey, jadi baca dulu soalan dia. Soalan dia, graf menunjukkan jarak masa, menunjukkan gerakan sebuah kereta dan juga sebuah bas. Yang warna hijau ni ialah gerakan bas, yang warna pink ni ialah gerakan kereta ya. Jadi graf OA mewakili gerakan kereta. O sampai ke A mewakili gerakan kereta. Manakala graf BC pula, B daripada B pergi ke C mewakili pergerakan bas. Di soalan dia ialah tentukan beza laju dalam kilometer per jam. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana anda nak kira laju kereta. Ini pengiraan. Di sini ada pengiraan. Laju kereta bersamaan dengan beza jarak yang dilalui bahagi dengan beza masa yang sepadan. Beza jarak ni pelajar boleh guna formula jarak akhir tolak jarak yang awal ya. Bahagi dengan ni masa akhir tolak masa awal lah. T2 tu masa akhir lah, masa sampai ya. T1 tu masa mula. Sekarang ni kita tengok laju kereta. Semua pelajar tengok laju kereta ya. Bermula daripada O sampai ke A. Jadi jarak bila sampai, bila kereta ni sampai, jarak dia ialah 150. 150. Tolak dengan masa awal ialah 0 km. Jadi tolakkan 150 tolak 0. Pelajar akan dapat 150. Dibahagikan dengan K2 ni ialah masa akhir lah. Bila masa akhir dekat A ni, awak tengok dekat paksi X masa dia ialah 2 jam. Jadi 2 tolak 0 masa awal ialah 0 jam. Jadi 150 bahagi dengan 2. Dapatlah 75 km per jam ataupun kita tulis 75 km per jam macam ni, kmj -1. Ini untuk laju kereta. Sekarang cikgu tunjuk pula laju bas pula. Jadi formula yang sama, beza jarak. Jarak akhir, ini jarak akhir. Jarak akhir tolak jarak awal. Jarak akhir jarak bas sampailah. Beza pula sama juga. T2 tolak T1. Jadi sekarang ni kita tengok bas pula yang warna hijau ni. Bila sampai di C, sampai di C, jarak dia adalah 0. Tolak di B masa start bas tu berjalan tu, jarak dia ialah 150. Jadi tolak 150. Bahagikan dengan beza masa pula. Bila sampai ambil 3, 3 jam. Bila mula 0 jam. Jadi tolak 0. Jadi pelajar akan dapat negatif 150 bahagi dengan 3. So awak akan dapat negatif 50 km per jam. Jadi ada tanda negatif dalam pengiraan ini. Negatif ini menunjukkan arah bertentangan, arah gerakan bertentangan. Jadi kalau kita tulis laju tu, kita tak payah tulislah tanda negatif tu sebab laju kita sebut dalam positif. Kita tak sebut negatif. Jadi 50 km per jam. Jadi seterusnya soalan dia akan tanya awak, tentukan beza laju. Beza laju, jadi awak kena tahu perbezaan. Perbezaan kena tolak lah. Jadi 75 kereta lebih laju, 75 tolak bas. Bas slow sikit, 50. Tolak, so dapat 25 km per jam. Ini pengiraan laju, bagaimana nak kira laju. Jadi sekian saja untuk hari ini. Kita akan sambung contoh seterusnya pada masa akan